Selamat petang dan salam sejahtera. Nama saya Kut Jasmine bernombor matrik A2113555. Hari ini saya akan menggunakan slide untuk membincangkan laporan video saya. Pesalah mudah merujuk kepada individu yang masih muda atau remaja yang telah melakukan kesalahan atau jenayah tetapi biasanya berusia antara 12 hingga 18 tahun yang bergantung kepada undang-undang tempatan. Dalam konteks ini, pesalah bermaksud seseorang yang terlibat dalam aktiviti yang melanggar undang-undang. Tetapi, golongan ini dianggap sebagai golongan yang masih dalam proses perkembangan dan mungkin tidak sepenuhnya memahami akibat tindakan mereka. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pesalah muda ialah penyalahgunaan dadah. Apakah penyalahgunaan dadah? Penyalahgunaan dadah merujuk kepada penggunaan dadah baik secara sah atau tidak sah dalam cara yang tidak betul atau berlebihan yang boleh membahayakan kesihatan fizikal, mental dan sosial seseorang. Penyalahgunaan ini melibatkan penggunaan bahan-bahan tertentu seperti dadah terlarang, alkohol atau ubat preskripsi yang tidak digunakan mengikut arahan doktor. Penyalahgunaan dadah termaksud penggunaan berulang tanpa mempertimbangkan akibat negatifnya. Ketergantungan fizikal atau psikologi terhadap dadah di mana seseorang merasa perlu untuk mengambil dadah walaupun ia memberi kesan buruk kepada kesihatan atau kehidupan sosial. Pengabaian tanggungjawab seperti pekerjaan, pendidikan atau hubungan keluarga dan sosial. Perubahan tingkah laku seperti keletihan, kemurahan, kegelisahan atau masalah hubungan. Seterusnya, saya akan membincangkan sistem pengurusan kes kerja sosial. Sistem pengurusan kes kerja sosial mempunyai 5 tahap iaitu penerimaan, penentuan situasi, perancangan dan intervensi, pemantauan penilaian dan tahap kelima adalah penamatan. Ini adalah maklumat klien saya. Masalah yang dihadapi oleh klien iaitu stigma sosial dan diskriminasi. Dan satu lagi adalah masalah keluarga. Stigma sosial dan diskriminasi. Sebagai seorang bekas pengagih dadah seringkali merasa sulit untuk diterima kembali oleh masyarakat. Pandangan seorang dan diskriminasi yang dihadapinya menjadi halangan besar dalam proses membina kehidupan baharu. Apabila dia ingin mencari pekerjaan atau menyambung pelajaran, statusnya sebagai bekas pesalah sering mengundang prasangka. Bahkan dalam pergaulan sehari-hari, rakan sebaya dan jiran tetangga mungkin menjauhinya, menjadikan dia merasa terasa dan tidak dihargai. Seterusnya, masalah yang dihadapi oleh klien iaitu masalah keluarga. Hubungan K dengan keluarganya mungkin menjadi salah satu cabaran terbesar yang dihadapinya selepas pemeliharaan. Sejarah penyalahgunaan dadah telah menghakis kepercayaan keluarga terhadap dirinya dan dalam beberapa kes, keluarga mungkin merasa kecewa, malu atau marah. Mereka mungkin ragu-ragu untuk memberi sokongan penuh kerana bimbang K akan mengulangi kesilapannya. Selain itu, konflik yang tidak selesai di dalam keluarga seringkali menambah tekanan kepada K yang sudah sedia berhadapan dengan cabaran lain di luar rumah. Tahap 1 iaitu penerimaan dan saringan. Pada tahap ini, pekerja sosial mengenal pasti dan menerima kes klien iaitu seorang pesalah muda bernama K yang baru selesai program pemeliharaan dadah. Langkah: pekerja sosial akan mendengar cerita K dan mengenal pasti masalah utama seperti kesukaran mencari pekerjaan, tekanan daripada keluarga dan risiko kembali ke persekitaran negatif. Menilai kesesuaian kes untuk intervensi sosial.
Jika sesuai, kes ini diterima untuk pengurusan selanjutnya. Seterusnya, tahap kedua iaitu penentuan situasi. Pada tahap ini, pekerja sosial menjalankan penilaian mendalam terhadap situasi K. Langkah penilaian masalah. Pekerja sosial akan mengenal pasti masalah utama seperti kekurangan sokongan keluarga, stigma sosial dan risiko berulang ketagihan. Penilaian sumber. Pekerja sosial akan mengumpul maklumat tentang sumber sokongan yang tersedia seperti pusat latihan vokasional, NGO dan agensi kerajaan. Objektif, merancang untuk membantu K membina keyakinan diri dan meningkat kemahiran dan mengukuh hubungan keluarga. Selain itu, saya akan membincangkan tahap 3, perancangan dan intervensi. Peranan sebagai broker untuk menyelesaikan masalah klien iaitu stigma sosial dan diskriminasi. Langkah ada sepertinya: pekerja sosial menghubungkan klien dengan pihak sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri untuk membincangkan kemungkinan klien kembali ke sekolah. Jika sekolah asal tidak menerima, pekerja sosial akan menghubungi alternatif seperti sekolah alternatif, sekolah integratif atau program swasta yang lebih terbuka untuk menerima klien. Pekerja sosial membantu klien mendapatkan sokongan tambahan daripada organisasi seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) yang dapat memberi dokumentasi bahawa klien telah menyelesaikan program pemulihan. Mengatur klien dengan kaunselor pendidikan dapat membantu merancang jalan pendidikan yang sesuai berdasar minat dan keperluannya. Hasil diharapkan klien dapat kembali ke sistem pendidikan formal atau alternatif untuk melanjutkan pelajaran tanpa rasa takut akan stigma atau diskriminasi. Seterusnya, peranan sebagai fasilitator untuk menyelesaikan masalah satu. Langkah ada sepertinya: pekerja sosial dapat mengadakan sesi dialog bersama pihak sekolah atau komuniti pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya memberi peluang kedua kepada klien, mempermudahkan akses klien kepada program sokongan seperti kaunseling belajar supaya dia dapat mengatasi tekanan emosi dan sosial ketika kembali ke sekolah. Hasil diharapkan klien merasa didukung oleh pihak sekolah dan komuniti pendidikan sehingga dia memiliki keyakinan untuk kembali belajar dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Masalah kedua adalah masalah keluarga. Peranan sebagai broker untuk menyelesaikannya ialah pekerja sosial dapat menghubungkan keluarga klien dengan kaunselor keluarga atau pusat sokongan keluarga untuk membantu memperbaiki hubungan yang renggang. Pekerja sosial menyediakan informasi kepada keluarga tentang program pendidikan klien supaya mereka dapat memahami peranan penting mereka dalam mendukung perjalanan pendidikan dan pemulihan klien. Hasil yang diharapkan: keluarga memberi sokongan moral dan material kepada klien untuk memastikan dia dapat kembali belajar dengan tenang. Seterusnya, peranan sebagai fasilitator. Langkah ada sepertinya: pekerja sosial dapat mengadakan sesi mediasi antara klien dan keluarganya untuk mengurangkan ketegangan dan membantu mereka menetapkan harapan yang realistik untuk klien. Seterusnya, memimpin diskusi keluarga tentang cara terbaik mendukung klien dalam mengelola tanggungjawab pendidikan sambil menjaga pemulihan tetap stabil. Hasil yang diharapkan adalah hubungan keluarga yang lebih baik di mana klien merasa didukung secara emosional dan keluarga menjadi motivasi utama untuk terus berubah. Ini adalah tahap 4 pemantauan dan penilaian. Ini adalah tahap 5 iaitu penamatan.
Sebagai seorang pekerja sosial, tugas utama adalah membantu klien seperti pesalah mudah terlibat dalam masalah penyalahgunaan dadah, mengatasi cabaran yang mereka hadapi selepas pemulihan melalui sistem pengurusan kes kerja sosial yang terdiri daripada 5 tahap: penerimaan, penentuan situasi, perancangan intervensi, pemantauan dan penamatan. Pekerja sosial dapat melaksanakan peranan mereka secara sistematik dan berkesan. Dengan pendekatan yang berstruktur yang empati, pekerja sosial dapat membantu klien seperti K membina semula kehidupannya, menjauhkan diri daripada pengaruh negatif dan mencapai pemulihan yang menyeluruh. Sistem ini bukan sahaja berfokus pada klien tetapi turut melibatkan keluarga dan komuniti untuk memastikan sokongan berterusan yang holistik. Itu sahaja pada saya. Terima kasih.